Okay, alright. So today is our second topic about the research process. So by the way, sebelum ni kita dah tengok what is the market research. Okay. Overall apakah objektif dia, apa tujuan dia kita buat market research lah kan, dan apa kelebihannya bila kita buat market research. Okay. Right, so hari ni kita nak tengok apakah proses how to do the research, the market research. Right, so proses ni maksudnya activity lah, step by step, in general lah, in general. So maksudnya ada proses activity yang boleh diikut, ada yang boleh di skip ataupun tak perlu ikut. Tapi overall dia, proses dia adalah yang samalah, in general kita boleh gunakan. Okay, jadi dalam proses kita nak buat market research ni, in general, so maksudnya secara umumnya ada lima fasa lah, kita cakap fasa, 5 step. So kita ada define the problem and research objective. Okay, and then develop the research plan, collect the information, analyze the information, and then present the finding. So maksudnya yang pertama tu kita perlu tentukan kenapa kita buat market research ni. Jadi maksudnya objektif tu kita perlu tentukanlah. So why? Kenapa kita perlu buat? Dan kita expect market research ni kita akan dapat apa result dia. Okay. So contoh macam you nak keluar produk baru ataupun servis yang baru. Okay, itu objektif dia. Kita nak pastikan produk kita adakah boleh masuk dalam pasaran. Alright. Okay. So nombor 1, nombor 2, nombor 3 okay, adalah untuk tentukan problem dan apakah objektifnya. So we need to establish the need for the market research. So adakah market research tu kita perlu buat? Kalau kita rasa produk kita dah okey dan tak ada masalah, ataupun kita tak nak keluar produk baru dan sebagainya, so mungkin waktu sekarang kita tak perlulah lagi buat market research. Okay. Jadi bila ada objektifnya barulah kita akan buat. So mungkin akan datang baru nak buat dan kita perlu tentukan objektif dia. And then we define the problem. Okay, contoh. Okay, contoh produk sedia ada. You jual pada awalnya katalah produk minuman jus kan, jus minuman. So jus minuman yang fresh lah kan, yang fresh. So pada waktu sekarang ni mungkin you rasa produk jus yang awak jual tu ada 5 yang ada 5%, contohlah 5%, and then mendapat sambutan lah, mendapat sambutan. And then at the end tiba-tiba sekarang ni dah semakin menurun. So sale menurun, itu adalah problem dia lah kan, itu adalah masalah dia. So maksudnya kita dah dapat identify dah masalah ni, kenapa produk kita dah kurang laku. Okay, dah tak laku. Bukanlah dah tak laku tapi dah kurang permintaan dia. Okay, so that's the problem. Then we think that we need to do the market research. Mungkin membuat penambahan perisa yang baru ataupun penambahbaikan perisa sedia ada tu, mungkin apa yang kita boleh improve. Okay, tapi kita rasa itu apa yang kita rasa lah, maksud kita sebagai penjual. Tapi benda tu kita perlu tanya kepada market kita, kepada target audience kita. So mungkin kita punya consumer, customer tu dia dah boring dah, dia dah bosan dah. Okay, so bosan tu masalah, tapi kita perlu tanya kepada customer kita perlu bukti. Okay, so bukti itulah yang kita buat market research ni. Right, so bila kita dah tentukan problem, kita define the research objective.
dan kemudian kita tentukan the research design. Okay, so research design ni adalah kita buat market research tu, apakah dia punya proses-prosesnya. So mula-mula nak kena identify siapa yang nak kita buat market research, and then kepada target ni kepada siapa, berapa orang, berapa lama jangka masa kita nak buat, apakah instrumen, adakah kita nak buat secara interview, adakah secara online, secara survey bertulis dan sebagainya. Okay, so that's about the research design. So kita design, kita propose something, what is the process seterusnya untuk buat market research itulah. So kita akan identify jenis information, jenis maklumat yang kita perlukan, apakah sumber-sumber yang kita boleh perolehi. Okay, contohnya macam kita nak buat market survey kepada produk jus minuman tadi. Okay, berkaitan dengan produk jus minuman tadi. So jus minuman kita tu target audience dia katalah sekitar, you jual di sekitar Sintok dan Changlun ni kan. Okay, so apakah information yang kita perlukan, apakah sources yang kita perlukan. So kita perlu data-data daripada consumer ni lah. So mungkin berapa ramai penduduk Sintok, penduduk di Changlun, so berapa orang yang consume ataupun yang menggunakan ataupun yang membeli kita punya produk. Okay, so data-data tu kita perlu dapat lah, kita perolehi, dan kita perlu expect berapa ramai yang kita target untuk buat market research. And then kita tentukan method, okay, method of assessing the data. So sebelum ni saya dah bagi tahu yang method ada pelbagai cara lah. Kita nak buat survey ke, kita nak buat interview ke. Okay, daripada data-data tu macam mana pula kita nak analyze dia. Okay, dari segi data gender, lelaki perempuan, berapa ramai. Okay, dari segi age, dari segi lokasi dia, kenapa dia berminat dengan produk kita. Mungkin benda-benda macam tu lah kita perlu tentukan. Alright. Seterusnya, kita perlu design the data collection form. So, borang. Kalau kita nak buat interview, so mungkin dia tak ada borang yang very specific, tetapi kita perlu buat soalan-soalan dia lah. Okay. So, mungkin soalan yang specific, soalan yang general, bertanya pendapat dan sebagainya. Okay. Kalau kita nak buat survey pula, so survey dia very detail lah. Survey tu so orang boleh tick, orang boleh tanda, orang boleh isi, orang boleh bagi pendapat. Okay, so form tu pula dalam bentuk printed ataupun bentuk online ataupun just sekadar macam WhatsApp, penggunaan WhatsApp saja kan. Satu dua soalan so mungkin orang boleh jawab. Okay, mungkin tak sedetail yang yang survey-survey orang buat lah. Okay. So selepas dah ada form, so kita tentukan the sample and the size. So sample ni adalah target orang yang nak kita dapat data tu. So maksudnya sampel keseluruhan, maksudnya responden, orang yang nak kita kaji ni, penduduk di Changlun berapa orang. Penduduk di Sintok berapa orang. Okay, berapa persen yang nak kita dapat. Right, so benda-benda tu kita perlu tentukan lah. Okay, kita perlu tentukan. So bukanlah kita kena minta semua data. Kalau katalah penduduk Changlun ada 20,000. So bukannya 20,000 orang tu kita perlu isi borang tu. Perlu minta request daripada mereka untuk isi. Okay, so dia ada kaedah dia berapa persen yang mewakili keseluruhan sampel responden yang kita pilih. Okay, selepas tu barulah kita collect the data.
Okay, so cara collect data bergantung kepada method yang kita pilih. So kalau method kita menggunakan survey, so survey kuantitatif kan, kuantitatif, kuantiti lah. Okay, survey kuantitatif. So bila survey ada borang dia, kemudian macam mana kita nak collect data tu, okay, so kita pergilah dekat orang, mungkin pergi di setiap inasis ke, ataupun just sekadar pergi di V-Mall, bila orang datang so just keluar bagi survey form, ataupun di Changlun pergi tunggu di Simat ke kan, atau di pasar ke dan sebagainya. So cara tu kita perlu define, kita perlu plan. Okay, kita perlu plan macam mana kita nak dapat data, how you want to collect the data, then baru kita proceed lah untuk collect the data. So selepas kita dapat data, katalah kita dapat ada responden dalam 5,000, banyaklah kan. So 5,000 responden, kita dah ada 5,000 borang. So kita perlu analyse lah data tu. So analyse data, so ada cara dia macam mana kita nak key in dalam Excel ke, ataupun ada software-software statistik yang tertentu supaya kita lebih mudah untuk analyse. Kita nak buat dalam bentuk graf ke, bentuk carta ke, carta pie dan sebagainya lah. So berdasarkan carta tu, dan kita boleh dapat tahu apakah respon yang kita perolehi lah. Okay. Itu yang dimaksudkan sebagai analyze the data. And then selepas kita dah dapat data, dah analyze dalam bentuk graf dan sebagainya, so kita present lah benda tu lebih readable, lebih mudah dibaca, lebih mudah difaham, mungkin dalam bentuk report, dalam bentuk presentation, okay, yang lebih mudah orang faham, dan kita summarizekan dapatan data yang kita dapat tu. Okay. Contohlah data tu kita dapat tahu bahawa produk kita sebenarnya orang dah bosan dengan 5 perisa tu. Okey. So berapa ramai pula yang bagi tahu kata perisa 5 perisa tu mungkin satu saja yang banyak permintaan. Jadi kita perlu buat decision. Kita buat keputusan, adakah kita nak keluarkan 5 perisa tu lagi? Adakah kita perlu teruskan? Okay. So decision tu adalah from our side. Okay. Bila kita dah dapat data tu. Okay. Katalah kita buat decision, kata berdasarkan kepada data yang kita perolehi, 5 jus perisa tadi, so hanya satu saja yang orang suka. Okey, jadi kita nak adakah kita nak lupuskan yang 4 lagi tu, maksudnya kita dah tak keluarkan. So kita tambah lagi 4 perisa kan, ataupun kita nak tambah lagi sampai jadi 10 perisa. Okey, so benda itulah yang membantu kita untuk buat decision. So mungkin juga daripada data collection yang you tanya tu, so mungkin you tanya pendapat customer tu, okay, apakah perisa-perisa lain yang diorang suka, kan? So instead of 5 tadi, so ada another extra 5, ataupun ada mungkin pelbagai lagi perisa lah yang diorang suggest. So mungkin kita buatlah top 5, kan, berapa ramai permintaan tu. So kita buat based on yang tu. Jadi bila data tu kita perolehi, jadi kita akan buat decision. Okay, baru kita keluarkan produk. Okay. So jadi maksudnya kita keluarkan produk kita based on permintaan lah. Dan secara teorinya bila permintaan ada daripada market research dapatan data tu, so jualan kita akan meningkat. Itu secara teori dia lah. Tapi kalau you tak buat promotion, tak buat marketing strategi, so sampai bila pun memang produk susah lah nak laku kan. Bukan hanya sekadar market research tu saja. So adalah dia punya step seterusnya, our decision, okay, our next step selepas
tu lah. Alright. So jadi maksudnya di sini adalah proses ni adalah satu kitaran. Jadi bila nanti katalah you dah keluarkan another 5 new perisa, okay, new perisa baru, kemudian dalam masa beberapa bulan mungkin dah kurang pula permintaan dia. So adakah you nak buat proses yang sama? That's why dalam research market ni benda ni boleh berulang lah. Berulang tu maksudnya bergantung kepada berapa lama yang nak dibuat tu lah. So bukanlah kena selalu buat. Okay, bukanlah kena selalu buat. Bergantung kepada jenis produk, jenis servis yang awak buat lah. Okay, so this is the important of the process ni lah. Okay, the process ni you kena faham the process dan you kena faham at the end tu akan jadi apa, akan membantu dari segi apa. So at the end memang akan kitalah yang akan buat decision tersebut.